Kafir. Pasti apa kafir? Sebab apa kafir? Sebab mempertahankan undang-undang perlembagaan penjajah. Amboi. Kafir. Tengok-tengok hari ini, mereka berpakat, bersetuju, bersama-sama dalam Pakatan Rakyat mempertahankan perlembagaan penjajah. Nak kata macam mana? Nak kata macam mana? Tapi kita tak mau ajak hukum balik di Pakapiang. Tak mau lagu tu. Kita tak mau bawa politik kafir mengkafir, sesat menyesatkan. Kita nak politik sedar menyedarkan. Ni, hang buat salah tu. Kita nak lagu tu. Perbetulkan. Tarik balik, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi dia suruh tarik balik. Yalah. Sebut dalam televisyen ataupun minta di akhbar ni media, minta sejam di TV1 ataupun TV3 untuk diberikan penjelasan Tuan Guru oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya hormati beliau, keilmuan beliau, ketokohan beliau dalam politik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta setelah hampir 30 tahun baru nak minta penjelasan sejam tentang isu amanat Haji Hadi yang setiap kali menjelang pilihan raya UMNO mengungkitkan isu ini tiap-tiap kali pilihan raya. Dan kalau kita perhati, biasanya lepas dia main isu ni, dia buat pilihan raya lah. Ini bukan perkara baru. Sejak daripada isu ini timbul dan dinyatakan oleh Tok Guru Haji Hadi tahun 81 lagi. Benda ni benda lama, tetapi Tok Guru Haji Hadi bertanggungjawab. Dia sanggup berdepan. Bukan saja sekarang, bahkan dulu pun Tok Guru Haji Hadi sanggup berdepan dengan pimpinan kerajaan, termasuk pimpinan UMNO. Tuan-tuan masih ingat tahun 85 nak diadakan debat berkenaan dengan isu ini, yang dikatakan isu kafir mengkafir. Tahun 85 tarikh telah pun ditetapkan, pengerusi telah pun ditetapkan, ahli panel bagi pihak PAS dan UMNO telah pun ditetapkan pada waktu itu. Tiba-tiba UMNO minta penyimpan maha besar raja-raja untuk mengisytiharkan anak bulan tak nampak dan debat dibatalkan. Ini tahun 85. Dan kemudian tersebar video debat olok-olok. Dan kita masih ingat debat olok-olok isu kafir mengkafir, UMNO lawan UMNO dalam debat tersebut. Tetapi hak benarnya pah. Ini semua sejarah yang kita semua tahu. Dan tahun 2001 Tok Guru Haji Hadi menyatakan kesanggupannya untuk berdepan dengan Majlis Fatwa Kebangsaan. Tahun 2001. Tetapi bila sampai masa dan ketikanya, pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan mengisytiharkan muzakarah tersebut dibatalkan. Sekarang ni UMNO dan setengah-setengah mufti dan juga ustaz-ustaz muda dalam UMNO nak ukit balik isu ni. Lalu Tok Guru Haji Hadi menyatakan kesanggupannya untuk buat penjelasan selama 1 jam melalui TV1, TV3. Bagaimana penilaian tersebut? Saya minta supaya diberi peluang 1 jam melalui RTM dan TV3 secara live. Kerana saya percaya kalau saya jawab di sini akan dipertablik. Saya minta secara live. Itu kenyataan saya secara live. TV3 RTM atau awalnya terhad. Dia boleh rakam. Dia 1 jam begitu saya jelas. Lepas tu barulah masyarakat boleh nilai. Bila tu? Dalam masa segera? Betul lah bila kerajaan lah beri. Menteri Penerangan boleh beri arahan. 1 jam bagi saya untuk bercakap. Tak kira masa saya akan pergi lah. Dan saya akan buat satu kenyataan bertulis. Ya. Ya.
mengenai Datuk Ni Azim pula kata supaya Datuk Seri jangan tarik balik. Itu tak tengoklah, beri peluang 1 jam. Biar saya cakap dengan RTM. TV3. Biar saya berilah kepada masyarakat. 1 jam. Cukuplah 1 jam. Tapi desakan tu Datuk Seri tidak akan tarik balik ataupun Tunggulah bagi saya 1 jam, saya jawab. Sama ada Datuk Seri tarik balik atau Tarik ataupun tidak, beri peluang kepada saya 1 jam. Biar RTM bagi. Dengan TV3. Secara live, bukan rekaman. Setiap awal rekaman. maknanya Datuk Seri selama ini mendiamkan diri bukan bermakna Datuk Seri Tidak. Itu bagi peluang 1 jam. Kalau saya cakap di sini akan banyaklah, tak betul. 1 jam bagi peluang kepada saya. Untuk saya jelas. Sebenarnya setelah diberi peluang ni, adakah Datuk Seri akan bagi satu statement bertulis ke macam mana? Satu kenyataan bertulis saya akan bagi juga. Ya. bila tu? Itu temulang dari kerajaan lah. Jemput saya pergi ke RTM, TV3 saya pergi. Tapi live, bukan rekaman. secara langsung. Langsung. Kalau rekaman saya tak percaya. Maknanya pada Datuk Seri 1 jam sudah memadai. Ada memadai, cukup. 1 jamnya. Datuk Seri pilih waktu tu macam mana yang paling sesuai? Yang dia kerajaan pergi. Dia Menteri Penerangan lah. Panggil saya pergilah. Saya pergi. Jadi secara peribadi Datuk Seri akan meluangkan masa bila-bila masa tu. Bila-bila masa saya pergi. Jangan pukul 3 pagi lah. Biar masa tu lah. Masa siaran lah. Ada orang bersoal. Bapa nak berjelas melalui TV1, TV3. Dalam harakah boleh. Tempat lain boleh. Hak duk main isu ni TV1, TV3. Maka kena jawab dalam TV1, TV3 lah. Kalau TV1, TV3 tak berani nak bagi peluang Ketua Raja Hadi untuk beri penjelasan, dia jangan main isu ni. Sedangkan kesan implikasi daripada amanat tersebut, kita di Kuala Lumpur ni mungkin tak terasa. Pasal semua pakai kebanyakan sibuk menega, pergi sana, kerja kehidupan pun pagi 6.30 dah keluar rumah. Hak di belah kampung tu, 8 suku pakai belekat lagi. Yang tu dia dan ada masa nak mengata banyak. Kita mungkin tak sibuk dengan nak bergaduh, nak duk kapiak orang ni. Kita sibuk dengan dunia perniagaan dan kesesakan, kesibukan di Kuala Lumpur. Tapi di kampung, tuan-tuan tak pergi makan kenduri, tak makan sembelihan, tak solat di Masjid Imam UMNO. Hukum orang kahwin dengan UMNO batal, fasah perkahwinan tersebut. Berlaku. Bukan kata, cerita lama. Tak, berlaku, masih berlaku. Kesan dia apa, implikasi dia apa, main daripada mana ni? Main daripada amanat tu. Amanat ni tak ada, kita tak kata kapiak semalam bila saya bahaskan di Bali. Saya tak bahaskan, orang tanya macam ni, tanya. Mereka tanya. Macam mana ni? Dia kata, Ustaz kata amanat haji tak betul. Sedangkan kalau ditengok Tuan Haji, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia tak kata pun dia menentang UMNO kerana nama UMNO, menentang Barisan Nasional kerana nama Barisan Nasional. Dia menentang kerana mengekalkan perlembagaan penjajah. Dia tak kata tentang UMNO, dia kata pasal kekal perlembagaan penjajah. Saya kata saya nak jawab dengan 2 jawapan sahaja. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini PAS, Pakatan Rakyat, Keadilan dan juga DAP dalam Pakatan Rakyat bersetuju. Ikrar mereka akan mempertahankan perlembagaan. Betul tak? Jadi amanat Haji Hadi itu dia kembali kat siapa nak ikut? Dia kembali kepada PAS. Kembali kepada kenyataan mereka. Tapi kita tak mahu nak hukum mereka. Jadi sebelum nak tanya ni, perbetul dulu kenyataan tersebut. Jangan umumkan. Ini amanat ni, ini yang saya kira dibangkitkan semula. Orang kata pasal pun nak bangkit ni, isu cerita dah lapuk dah. Apa ada malu hamba ni? Dia cerita lama dah bangkit lagi. Tiap-tiap nak pergi hari raya, tayang balik amanat Tuan Guru Haji Hadi ni, apa cerita? Benda lapuk. Saya cerita macam ni je. Orang kalau berhutang dengan orang 1000 tahun, walaupun 1000 tahun, hutang tu tetap ada. Dia kena bayar. Dan amalan dia tetap akan tergantung kalau dia tak selesaikan. Jadi sekarang ni, implikasi daripada amanat ni dahsyat. Pengkafiran di kampung-kampung. Bahkan mungkin berlaku di dalam bandar. Pengkafiran bukan yang biasa. Serius. Berlaku kepada sahabat saya. Bukan kawan atas kawan. Kawan sendiri. Mak ayah bercerai. Diceraikan, diminta cerai. Sebab berbeza fahaman politik. Bapak dia UMNO, mak dia PAS. Tok Wan dia
Bapak kepada mak dia. Pah. Coy. Kawan saya sendiri bukan kata orang tu cerita. Tak, bukan orang cerita. Kesan dia apa? Mengekalkan perlembagaan penjajah. Itu. Dia pun tak tahulah ni yang dalam manifesto, buku jingga apa semua ni, perjanjian antara Pakatan Rakyat kalau menang kita pertahankan perlembagaan yang sedia ada. Sinilah PAH tetap dengan Islam. PAH tak mau baloh dengan UMNO ni nak ajak kira. Dalam UMNO ada mufti. Dalam UMNO ada majlis fatwa kebangsaan. Dalam UMNO ada beru agama UMNO. Dalam UMNO ada ulama muda. PAH lama dah ajak UMNO ni muzakarah. Muzakarah ni makna dia bincang. Bincang molek, bincang secara ilmu. Bincang secara ilmu. Kita bincang secara ilmu, kita tahu mana betul, mana salah. Pernah masa Tun Dr. Badawi jadi Perdana Menteri, dia jepuk PAH. Bukan masa Mahathir Perdana Menteri, dia jepuk PAH. Masa tu almarhum Ustaz Fadil suruh saya pergi. Saya pergi dengan Haji Yusuf pergi latih. Pergi di IKIM. IKIM Institut Kepahaman Islam. Dia ajak PAH dengan UMNO ni bersatu. Saya kata kena faham. Bersatu ni ada bersatu wajib. Ada bersatu haram. Ada bersatu harus. Ada bersatu wajib kita kena bersatu. Ada perkara yang bersatu haram kita bersatu. Ada perkara yang harus kita bersatu. Ini kena faham. Wajib bersatu apa? Wajib bersatu. Wajib nak melaksanakan hukum Islam. Nak melaksanakan hukum Allah. Perkara yang Tuhan kata wajib, halal, haram. Yang ada dalam Quran. Dalam bab ni kita tak boleh baloh. Wajib kena bersatu. Hukum hudud wajib dilaksanakan. Hukum kisah wajib dilaksanakan. Arak wajib diharamkan. Judi wajib diharamkan. Kita tak boleh baloh. Kita kena bersatu. Haram kita bersatu. Ajak kita nak suruh kata, arak ni kalau ada lesen halal. Kalau ada lesen haram. Nak ajak kita bersatu atas dasar itu. Tak boleh. Tak boleh. Haram kita bersatu. Menolak syariat. Tak boleh. Harus kita bersatu. Harus kita bersatu ni dalam perkara yang kita boleh pilih. Umpamanya, makan. Uti cana ada. Nasi lemuk ada. Nasi putih ada. Nasi biryani ada. Ikut pandailah nak pilih mana-mana pun. Tak wajib bersatu. Tak jadi salah. Hak ni makan uti cana. Hak ni makan nasi lemuk. Tak jadi salah. Kita ini bukan balah. Tak jadi salah. Ulama-ulama mazhab dalam perkara cabang. Umpamanya ada ulama kata baca bismillah bila Fatihah wajib. Syafi'i. Ada ulama kata tak wajib, sunat saja. Di sinilah bila kita pergi Mekah, Tok Imam Sediq Mekah tak baca bismillah. Terus alhamdulillah lalu. Tak apa dak balah dalam bar ni. Kita berbeza, tak jadi salah. Kalau tu tak apa. Tapi bersatu nak suruh kita tinggal hukum Islam. Agar ada lesen halal, tak ada lesen bawa haram. Ini tak boleh. Tak betul. Lepas tu tak panggil-panggil. Tak panggil bahawa tu. Panggil sekali je. Tak panggil bahawa tu. Kemudian, jangan lupa, Dr. Mahathir cabar ajak PAH berdebat. Kita tak boleh berdebat. Bab agama ni jangan debat-debat main. Tapi kita kena muzakarah, kena bincang. Tengok mana betul, mana salah. Panggil ulama PAH, ulama UMNO, mufti-mufti. Kita muzakarah, kita bincang. Bincang betul mengikut ilmu. Dia tak boleh, tak nak. Akhirnya Dr. Mahathir ajak debat. Almarhum Ustaz Hassan Suri kata nak debat boleh. Tapi kena siar dalam TV. Siar dalam TV cara langsung. Jangan rakaman. Kalau rakaman dia potong-potong. Buat cara langsung. Debat dalam TV. Hadir semua. Dan rakyat boleh tengok. Boleh dengar hujah-hujah. Macam negara lain buat. Dr. Mahathir sanggup. Masa tu rakyat hati jadi penerangan. Dia menerang hak dia hari ni. Lalu diaturlah. Debat ni masa dia sejam. PAH sanggup. Hadir. Kebetulan saya, Ustaz Arun Tayyip ditugaskan untuk jadi wakil PAH untuk debat.
masuk Sakna Kha'i di dalam PAH lagi masa tu. Kami duduk di jabat PAH tunggu nanti RTM telefon. Nanti panggil tak panggil. Tengok TV, keluar berita berita, penyimpan mohon Raja-Raja Melayu. Hak yang istihar bila nak raya nak puasa. Macam mana tu Datuk Ku Ibrahim nak kata raya kita tak puasa? Macam mana ni? Tubik penyimpan Raja-Raja Melayu, istihar debat tak jadi dengan perintah Raja-Raja Melayu. Bukan kita nak debat, dia ajak. Masalah ni bukan masalah debat. Yang kita kesian ni orang kampung. Orang tak tahu kala, orang tak belajar agama. Ini kita kesian. Dan hari ini, kita maju ke hadapan. Kita ajak orang bukan Islam. Bincang dengan mereka. DAP. Macam-macam NGO bukan Islam, NGO Hindu dan Kristian. Kita ajak mereka bincang. Kalau kita meretoh ini dia cara. Akhirnya mereka bersetuju menerima Islam sebagai agama persekutuan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hak istimewa orang Melayu. Dalam masa yang sama, hak agama lain, hak bangsa lain, mesti dilayan dengan adil. Raja mengikut perlembagaan. Mereka terima. Supaya ada dalam perlembagaan. Cuma, cara amalnya lain dengan Barisan Nasional. Kita nak tunjuk ikut Quran, hadis sungguh, ikut cara Islam sungguh. Alhamdulillah. Orang bukan Islam. Inilah kerjasama kita dengan DAP. Kita tak jual dasar. Bila DAP suruh kita tinggal Islam, kita tak berganjak. DAP lari. Kemudian masuk balik. Kita tak berganjak. Dia yang lari, lepas tu masuk balik. Alhamdulillah. Dia setuju. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita nak orang Islam sendiri kena bersatu bersama dengan kita. Cukuplah 50 tahun kita sudah beri kepada UMNO memimpin kita. Berilah kepada kita pula nak tunjuk cara. Beri masa 5 tahun tengok kita buat lagu mana. Kalau kita buat tak betul, pilihan raya akan datang, tolaklah. Kita akan betulkan demokrasi. Pilihan raya bersih. Rakyat boleh jadi hakim yang adil. Rakyat boleh jadi hakim yang betul melalui pilihan raya. Tak ada rasuah, tak ada urutan, tak ada apa. Inilah yang kita nak tunjuk pada rakyat. Ini satu tanggungjawab yang besar. Walaupun kita terpaksa sabar. 50 tahun lebih sabar. Yang duduk di belakang saya ni, sebahagiannya tu ada ijazah, ada kelulusan. Kalau nak kerja kerajaan senang je. Sangguplah. Tinggal jawatan kerana parti suruh dia bertanding. Parti suruh dia aktif. Ada di antaranya aktif tak letak jawatan. Dia tahan pakak. Kena tukar di Sabah Sarawak, tukar kata-kata. Tak berganjak. Susah. Bukan senang ikut PAH ni. Susah. Tapi kerana nak tunang tanggungjawab agama. Nak tunang tanggungjawab, bila Tuhan tanya hari kiamat kelak, kita boleh jawab. Ya Allah, ya Tuhanku, kita dah buat dah, orang tak mau ikut. Kita dah buat ni nak jawab, ya Allah, ya Tuhanku, saya tak boleh lah, kerana boleh RM500. Boleh RM5,000. Boleh. Saya tak wani nak jawab hari kiamat kat esok. Dan Tuhan tak wani nak jawab. Kalau demo sanggup jawab begitu, loh lah. Ikut anda lah. Ikut masing-masing lah. Inilah pendirian kita dan sikap kita. Mudah-mudahan kita semua faham.